Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton yang bersama kami pada petang ini dalam sesi pelancaran buku terbaru daripada ikon politik di Malaysia, Tan Sri Shahriar Samad, dan juga sesi sembang santai pada hari ini. Jadi buku ini ialah buku yang special sebab buku ini ialah buku yang pertama yang kita bukukan daripada nukilan-nukilan penulisan-penulisan ataupun pengalaman yang Tan Sri Shahriar sendiri alami semenjak daripada awal 70-an dalam bidang politik dan kenegaraan lah. Jadi hari ini bersama saya Tan Sri Shahriar. Terima kasih, selamat datang. Terima kasih kerana luangkan masa bersama kita hari ini. Jadi Tan Sri, tanpa melengahkan masa, kita pun tak nak dragkan masa. Kita boleh teruskan Tan Sri dengan beberapa soalan. Okey. Teruskan. Okey. Kita tahu Tan Sri banyak menulis rencana-rencana di dalam akhbar. Orang kata sepanjang Tan Sri berkhidmat ataupun tengah bercuti dan sebagainya, Tan Sri memberikan pandangan-pandangan tentang situasi semasa negara, sama ada daripada aspek politik, daripada aspek sosial dan juga ekonomi. Jadi Tan Sri, saya nak tahu perasaan Tan Sri setelah menulis rencana banyak ni. Ini buku pertama, buku ni politik lama dan politik baru. Apa perasaan Tan Sri buat julung-julung kali menerbitkan buku ni, Tan Sri? Saya nak terima kasihlah kembali. Saya sebenarnya agak pelik jugalah. Pasal saya tak fikir bahawa apa yang saya tulis semasa saya dalam keadaan tak aktif ketika itu, kerana saya telah berhenti daripada menjadi seorang ahli parlimen pada tahun 1990. Saya hanya menulis atas permintaan dan juga peluang yang diberi kepada saya oleh sebuah akhbar ketika itu, akhbar watan yang pun dah tak ada. Jadi saya hanya menulis dan memberi pandangan-pandangan saya, dan bila diminta atau didatangi dengan cadangan supaya dibukukan, saya pun tak tahu apa yang patut dibukukan. Kerana saya tak terfikir bahawa saya nak membukukan apa-apa yang saya menulis. Kerana pada saya ini hanya untuk mengisi masa lapang dan juga untuk memberi memberi pandangan saya kepada sesuatu perkara yang berlaku ketika itu, ketika itu dalam tahun 1990-an ke atas. Dan ini pun bukan atas permintaan saya, kerana yang saya didatangi oleh saudara dan rakan-rakan saudara sekalian. Dan saya sebenarnya memang agak terperanjatlah pasal tak pernah terlintas bagi saya bahawa saya nak membukukan apa yang saya tuliskan. Dan ini bukan compilation dari segi ucapan-ucapan yang cara ditulis secara formal, disediakan secara formal. Ini ialah pemikiran ketika itu. Betul. Bila saya berdepan dengan sesuatu perkara. Jadi saya takut juga bahawa mana ada relevansnya pandangan saya ketika itu kepada satu perkara yang berlaku ketika itu. Bukan tentang satu topik yang besar di mana saya mungkin memberikan pandangan berasaskan pemikiran yang mendalam pada saya lah. Jadi lebih kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika itu. Jadi saya berterima kasih kepada Patriot kerana melihat adanya nilai kepada apa yang saya tulis. Tetapi masih lagi saya rasa bahawa ianya bukanlah, tak tahulah nak kata. Tapi kepada kami, Tan Sri, kami rasa berbangga sebab kita dapat rakamkan, walaupun ia berlaku ketika itu, ia dapat rakamkan kepada generasi akan datang untuk baca apa yang berlaku sebelum tu. Okey, Tan Sri kata Tan Sri menulis buku rencana-rencana ni ketika antaranya yang paling banyak menulis ketika era 90-an, di mana Tan Sri berehat daripada pentadbiran dan politik dan sebagainya. Boleh saya tahu tak, Tan Sri, kenapa 90-an mengambil keputusan untuk berehat tu? Ketika itu saya sudah masuk kepada penggal yang ketiga, dan selepas itu pun
ketika itu juga saya baru saja menang pilihan raya kecil sebagai calon bebas bila saya bertanding lawan dengan Barisan Nasional. Ketika itu soal UMNO baru, UMNO lama. Jadi saya tak ada parti ketika itu pasal Tun Mahathir tak bagi kita ni masuk dalam UMNO baru. Ya. Jadi berbagai-bagai cerita lah. Jadi ketika itu saya ingat satu yang keadaan yang agak trauma lah. Saya ingat bagi orang Johor Bahru sendiri. Ya. Dan bila mereka saya mengajak mereka untuk menolak sebuah parti yang ada kaitan dengan parti yang diasaskan di Johor Bahru, iaitu UMNO kan. UMNO, walaupun dia UMNO baru, tetapi dia ada ikatannya dari segi kepimpinan dengan UMNO lama. Jadi saya pula mengajak orang Johor Bahru untuk berdemonstrasi untuk menolak parti yang ditaja oleh pucuk pimpinan bekas sebuah parti yang ada kaitannya dengan Johor Bahru. Jadi saya rasa memadai pada saya untuk saya biarkan jangan sampai orang Johor Bahru ni terbawa-bawa sampai kepada satu fahaman yang lain. Faham. Jadi trauma itu saya ingat satu trauma lah bagi satu keputusan yang sungguh berat untuk mereka nak memilih calon bebas ya, saya bertanya sebagai calon bebas dan menolak sebuah parti yang ada kaitannya dengan UMNO lama ya. Jadi saya rasa lebih baik saya berehat sebentar supaya trauma itu ataupun peristiwa itu dapat dikurangkan kesan dia, biar balikkan sedikit kepada normal. Dan pada ketika itu pun ada juga seorang calon yang memang sudah sedia untuk mengambil tempat saya, iaitu bekas setiausaha politik saya, Datuk Seri Khalid Nordin. Jadi saya rasa memang bolehlah, masa pun sesuai, orangnya pun ada, dan lebih baik kita jangan menyusahkan orang ramai. Pada saya punya fikirlah. Saya tak tahu sama ada orang ramai susah atau tidak, tapi saya rasa memang mereka diminta untuk buat satu keputusan yang sungguh drastik, ya. Jadi saya rasa cukup-cukuplah. I have made my point, katakan. Saya dah menyatakan saya punya bantahan, dan saya dah berjaya menyatakan bantahan saya. Jadi ketika itu saya rasa tepatlah. Tapi itu yang buat istimewa Tan Sri. Dia bila pemimpin tahu, bila walaupun kadang-kadang it's not about right or wrong, kadang kita rasa kita betul dan sebagainya, kadang-kadang kita kena fikir juga orang lain, and kadang-kadang mengundur diri itu ialah jalan terbaik untuk menenangkan keadaan dan sebagainya. Kita tak boleh nak nafsu sendiri, kita nak Oh, itu pandangan saudara, tapi saya rasa yalah, agaknya itu jugalah sebabnya ya, saya tak kuat nafsu lah kan. Orang pandai itu, tapi saya pandang Tan Sri sebagai orang pemimpin berjiwa besar. Okey Tan Sri, selain daripada apa orang kata epic David versus Goliath tu, kita juga tahu Tan Sri juga antara apa orang kata berkhidmat dalam atau masuk ke dunia politik sebagai setiausaha politik pada usia yang muda, pada umur 26 tahun, antara yang termuda untuk menjadi setiausaha politik kepada PM Tun Abdul Razak, Tun Abdul Razak. Jadi apa orang kata, macam mana Tan Sri masuk ataupun kepada, mungkin ada yang menonton ni, ada yang muda-muda yang rasa dia nak menyumbang ke politik, and then how to start young. Dengan hari ni ramai orang kata orang lama, jadi nak masuk susah, nak berkhidmat susah. Jadi Tan Sri macam mana Tan Sri? Saya rasa saya bertuah lah kan, sebagai orang muda saya diberi peluang, dan bukan saya terus menjadi setiausaha politik kepada Tun Abdul Razak. Allahyarham Tun Abdul Razak, saya mula sebagai setiausaha politik kepada Musa Hitam. Tun Musa Hitam. Ketika itu ianya satu suasana yang agak berbeza ketika itu, bahawa bila saya dipanggil untuk bertemu dengan Tun Musa Hitam, dia punya cerita bahawa inilah kehendak Tun Abdul Razak untuk terus menerus pemimpin-pemimpin UMNO mengenal pasti talent-talent ataupun mereka yang ada kebolehan yang boleh dimasukkan ke dalam sistem politik. Jadi saya
bertuah kerana saya agak aktif dalam dunia mahasiswa, bukan dari segi politik mahasiswa tetapi dari segi gerakan mahasiswa, aktivismenya, dari segi badan ekonomi, kegiatan ekonomi peringkat universiti, ya. Dan saya menulis, ketika itu pun saya menulis. Jadi sebab saya menulis pendapat sebagai seorang mahasiswa dalam sebuah majalah yang majalah syarikat korporat, Tun Busi Hitam pun menulis sama sebagai dari sudut seorang ahli politik. Jadi kami bertemu di dalam sebuah majalah, ya. Dan mungkin itu sebabnya dia baca dan dia tengok saya orang Johor. Dan saya dicadangkan untuk menjadi setiausaha politik. Saya pun ketika itu tak berapa faham apa tu politik, kan? Kerana bukan minat saya, politik ni bukan minat saya. Hanya saya berminat tentang isu, saya berminat tentang soal-soal yang penting dalam masyarakat, dalam negara, dan saya mempunyai pendapat saya sendiri. Dan saya menulis ketika itu sebagai seorang mahasiswa, menyatakan pandangan saya sebagai mahasiswa. Bukanlah saya ni presiden kesatuan pelajar ke ataupun persatuan pelajar yang besar-besar di Universiti Melaya. Dan saya daripada masa diajak masuk tu, saya punya pandangan ialah saya tak berapa faham pasal politik, tapi saya pun mengikuti dan mempelajari tentang politik, dan sebenarnya bukannya susah sangat, ya, tentang politik ni, kerana ia lebih kepada hubungan kita sesama manusia dan bagaimana kita menterjemahkan perasaan hati atau keadaan yang kita ikuti untuk dijadikan sebagai strategi ataupun dasar kerajaan, ya, dasar pemerintah. Jadi sebagai orang muda, saya rasa kalau nak berlibatkan dalam politik, saya ingat bukan sangat kepada jawatan, ialah hari ini lebih juga kepada minat-minat kita, ya. Umpamanya pada saya lah, kalau saudara Jamali umpamanya dengan kebolehan dari segi bidang penulisan, dari segi bidang percetakan dan bidang-bidang minat yang lain, dan mungkin pun sebagai seorang petani, ya, peluang itu akan lebih menjadi ia menjadi politik bagi saya, ia menjadi politik atau memberi kesan politik kalau boleh saudara Jamali mempengaruhi ada pihak-pihak yang lain. So, kan? Nasihat Tan Sri ialah anak muda ni kalau melihat ke arah politik tu jangan semata-mata bermain sentimen, bermain orang kata populisme dan sebagainya, tapi membawa satu betul-betul wadah pembaharuan. Maksudnya kepada orang kata bawa satu prinsip dan tak semestinya pembaharuan. Kadang-kadang kita yang buat ni benda yang lama. Betul. Bukan satu yang baru, tetapi kita penambahbaikan. Kita boleh mempengaruhi dengan contoh kita, ya, dengan contoh kita yang umpamanya kita terlibat dalam pertanian macam saudara Jamali terlibat dalam pertanian. Jadi akan ada peluang untuk saudara Jamali mengajak yang lain-lain ke arah satu matlamat yang memberi faedah yang lebih besar kalau kita berkumpul. Pasal kalau sebagai individu kita hanya membentukkan mungkin syarikat kita sendiri, kita mencapai kejayaan diri sendiri, tetapi kalau kita bergerak daripada bawah, ya, yang ini yang satu yang pada saya lah mustahak, bahawa kadang-kadang dia ada berbagai teori bagaimana dalam politik itu, adakah kita boleh mempengaruhi daripada atas dengan kuasa kita, kita perlu ada kuasa baru kita boleh mempengaruhi orang, ataupun kita mempengaruhi masyarakat dan orang ramai melalui tindakan kita, kelakuan kita, perbuatan kita, dan membawa naik, ya, mengangkat masyarakat yang lebih ramai, kumpulan yang lebih ramai ke arah kejayaan. Ya, itu satu-satunya perbezaan pendekatan lah, di mana saya lebih percaya bahawa kalau kita mengangkat masyarakat daripada bawah, daripada keadaan umpamanya mereka sebagai setinggan di bandar, ya, kita mengangkat dia dengan buatkan perumahan yang baik, mereka dapat menjadi akhirnya pemilik
aset, dia menjadi orang yang berharta, kan? Dan harta itu boleh meningkat nilai, ya. Jadi maknanya kita pendekatan yang kita ada kepada kita ialah sama ada kita nak menjadi nak bergerak daripada atas ataupun kita boleh bergerak daripada bawah. Betul. Itu yang saya punya itulah. Okey. Sangat ada pilihan pada kita. Betul, nasihat tu nasihat yang baik. Sama ada you masuk inside ataupun bergerak di luar dan angkat masyarakat, macam-macam cara. So kepada anak muda, itu ialah nasihat daripada Tan Sri untuk siapa yang berminat untuk masuk dunia politik dan juga untuk membawa orang kata sesuatu yang baik kepada masyarakat. Okey, itu adalah apa yang sejarah Tan Sri dalam bidang dunia politik. Kita masuk kepada buku Tan Sri sendiri. Ya, ada dalam ni bab-bab yang orang kata memang daripada zaman 90-an dan sebagainya. Banyak Tan Sri menulis. Kita akan masuk setiap bab, bukan semua bab, tapi kita akan masuk beberapa bab. Kenapa Tan Sri menulis begitu ataupun apa pandangan Tan Sri ketika itu. Apa-apa pun kepada yang menonton, kalau ada apa-apa soalan boleh tinggalkan di ruangan komen. Kita akan buka sesi Q&A nanti, kita akan bacakan soalan-soalan. Okey Tan Sri, untuk buku ni, okey, soalan pertama saya ialah dia benda-benda menarik ni Tan Sri. Okay, dalam bab kedua buku ni Tan Sri ada menuliskan tentang perpaduan Melayu atau perpaduan Jawa. Bagaimana boleh timbul isu ni ketika tu? Perpaduan Melayu, Umah atau Jawa. Kerana ketika itu ditubuh sebuah persatuan Pajar. Okey. Persatuan Anak Jawa, ya, Johor. Ianya kerana kumpulan saya lah, bersama saya dan Tun Musa Hitam ketika itu dan yang lain-lain yang duduk di luar daripada UMNO baru, ya. Kami mengadakan perpaduan Melayu. Okey, ya, perpaduan Melayu, adanya perhimpunan perpaduan Melayu, adanya resolusi perpaduan Melayu, dan dirasakan macam mungkinlah kita ni terlalu banyak pengaruhnya, ya, dari kerana boleh berjaya untuk membawa balik kumpulan kami masuk balik dalam UMNO, bersatu dalam UMNO. Jadi ada percubaan yang nak membuat satu gerakan atas asas etnik Jawa. Okey. Itu yang ditubuhkan. Jadi sebab tu saya menulis tentang sama ada ia perpaduan Melayu, perpaduan Umah, ya, atas agama dan sebagainya, ataupun perpaduan Jawa. Mengapa dalam keadaan ini kita harus, kalau kita dah boleh bersatukan orang, kita kecilkan lagi skop dia. Kita nak ada juga nak ada kumpulan yang kecil, kan? Jadi tetapi kumpulan Pajar tu tak tahan lama, kerana ditolak tepi oleh perubahan dan perkara-perkara yang berlaku selepas itu, ya. Okey. Hanya itulah teguran sajalah, dari segi teguran. Okey, dalam bab ketiga Tan Sri, ini pun menarik. Tan Sri, bab ketiga, istilah bertopeng dalam korporat ataupun bertopeng dalam syarikat, apa ini ialah merupakan perkara biasa dalam dunia korporat. Kadang-kadang kita tak tahu siapa dia punya tuan punya, ya. Siapa yang di belakang satu-satu gerakan korporat itu. Jadi ini berlaku dan ini dibenarkan dalam dunia korporat untuk diselindungkan fakta yang tertentu. Tetapi bermaknalah bahawa dalam soal ini, dalam dunia korporat, kadang-kadang apa yang kita nampak tu tak semestinya apa yang betul. Jadi ada yang pihak di belakang ini dan ada lagi pihak di sana dan sebagainya. So amalan kroni dan proksi itu, terutama proksi lah, permainan proksi, peperangan proksi, dia mewarnakan dunia korporat. Jadi kadang-kadang kita tak tahu, akhirnya yang kita sokong tu akhirnya mungkin dia pula ada orang di belakang-belakang, di belakang takbir dan sebagainya. Jadi di dalam dunia korporat, dia punya motivasinya ialah soal keuntungan, kan? Jadi bila ada soal keuntungan, dia boleh berlapis-lapis untung tu, dan sebab itu kita kadang-kadang tak tahu
bagaimana satu-satu permainan korporat itu berlaku, ya. Kita lihat umpamanya hari ini katakan soal Sapura lah, ya. Ada yang kata Datuk Seri Najib umpamanya kata Sapura patut diselamatkan, tetapi ada yang kata jangan diselamatkan pasal ketua eksekutifnya dulu gaji dia RM200,000 satu hari. Padahal itu cerita lama, kan. Jadi ini mungkin datangnya daripada kepentingan yang tertentu. Mengapa nak selamatkan Sapura, kan? Jadi digunakan isu seperti itu untuk membuat orang memikirkan tak patut selamatkan Sapura lah. Tapi sedangkan dari segi sudut yang lain, kalau nak katakan lebih transparan dan lebih telus, ialah bahawa kita tengok keadaan hari ini, siapa di belakang Sapura, kan? Ada sebenarnya PNB belakang Sapura, KWSP ada saham dalam Sapura. Jadi permainan yang lebih terbuka kadang-kadang boleh diatasi ataupun dibenteras dan dikalahkan dengan permainan proksi, kan? Dengan menimbulkan soal ini cerita ni nak selamatkan tak guna selamatkan Sapura, akhirnya ada pihak yang lain yang untung. Tapi kita tak tahu adakah Datuk Seri Najib ni pun ada menjadi proksi kepada satu kumpulan, iaitu bagi pihak mungkin ialah yang kita tahu dia bagi pihak pemodal dalam pemegang saham dalam amanah saham dalam PNB, ataupun dia mewakili KWSP, ataupun dia sama ada Rafizi pula, dan mereka yang menimbulkan soal gaji ketua eksekutifnya yang dulu, kan, bertujuan untuk bagi pihak yang lain pula, kepentingan lain. Jadi sebab itu kita kena baca betul-betul, lihat betul-betul sebelum kita komen. Jangan cepat melompat, kan? Kita kena timbang betul-betul, tengok keadaannya sebenarnya, tahu timeline-nya, bila benda tu berlaku, apa keadaannya sekarang, barulah kita boleh membuatkan pendapat. Dia mungkin Tan Sri, dia punya at the back of people's mind, orang duk fikir pasal bila nak selamatkan Sapura ke apa benda, orang selalu teringat kembali, orang kata bail out, orang kata dulu, orang kata sebagai kroni dan sebagainya, orang akan ingat Maminko, Pewajar dan sebagainya, benda juga situ. Okey, ketika Tan Sri tulis artikel ni, adakah Tan Sri rasa ekonomi Malaysia kita sebab kita pun buat dasar pandang ke timur dan sebagainya, adakah kita sangat cuba tiru model Sogo Sosial ataupun cebol? Macam mana pandangan Tan Sri? Dia mula-mula dipikirkan bahawa kita boleh gunakan model Jepun. Model Jepun ni kalau ikut saya ambil cakap yang mudah, Allahyarham Tun Abdul Ghaffar Baber. Dia kata syarikat kaya, orang tak berapa kaya, orang tak kaya sangat. Syarikat mesti kaya, kan? Tapi model South Korea atau Korea Selatan pula ialah Shabol. Shabol ni ialah kumpulan keluarga, syarikat-syarikat milik keluarga. Jadi dipandangkan bahawa kalau kepentingan tu lebih kuat, maknanya keluarga yang memiliki sebuah syarikat, dia kuat kepentingannya. Jadi untuk dia nak berjaya, syarikat itu mesti didorongkan oleh satu motivasi yang kuat, oleh kepunyaan kepentingan keluarga dan kumpulan yang tertentu. Jadi sebab itu satu ketika diadakan sebagai model ialah Shabol. Dan bila nak buat Sogo Sosial tak berjaya, pasal tak ada umpamanya produk yang berlainan, yang boleh pelbagai produk yang boleh dibawa oleh syarikat Sogo Sosial Malaysia. Sedangkan bagi syarikat Sogo Sosial Jepun, dia mempunyai pelbagai-bagai produk, daripada kereta, televisyen, elektronik dan sebagainya. Jadi sebab itu dari segi apa yang berlaku ialah penswastaan kepada aset-aset milik awam, maknanya aset-aset kerajaan diswastakan dan disampaikan kepada golongan-golongan yang tertentu. Jadi dia lebih menjadi macam
keadaan oligark, ya, kalau kita dalam perang Rusia dengan Ukraine ni, kita akan dengar cerita pasal oligark, ya, daripada kalangan orang Rusia, di mana dia kena sanction ke semua, sampai kapal terbang dia ambil, kapal layar pun dia ambil dan sebagainya, harta dia ambil, kelab bola sepak pun kena jam kan. Jadi saya pun terbaca dari segi oligark ni, iaitu satu nama yang lebih glamour bagi kroni, kroni kapitalism. Jadi Rusia ni yang paling tinggi dari segi impaknya kepada penguasaannya kepada ekonomi negara. Dan Malaysia nombor 2. Itu yang saya terbanyak tu sikit. Jadi bermakna bahawa dalam masa transformasi ekonomi kita kepada apa yang dipanggil sebagai proses penswastaan itu, akhirnya dia mewujudkan kroni ataupun oligark, ya. Dan bailout yang berlaku ialah kepada syarikat-syarikat yang tertentu, umpamanya di mana kerajaan terpaksa ambil balik setelah diswastakan, kerajaan ambil balik, itu dikatakan sebagai bailout lah. Dan ada yang juga rujuk kepada kepada Proton, ya, bahawa Proton patutnya kerajaan yang bailout, tetapi ketika itu Proton tidak lagi menjadi syarikat milik kerajaan, kan? Dan sebab itu tidak dapat dipersetujui supaya diberikan grant kepada syarikat itu, dan dinasihatkan supaya syarikat itu mencari serakan kongsi yang baru, ya, sebuah syarikat otomotif yang boleh menjadi partner kepada DRB Highcom. Dan itu yang akhirnya menyelamatkan Proton, pasal adanya partnership, ya, adanya rakan kongsi yang membawa teknologi, membawa kepakaran yang boleh membantu Proton. Dan itu tak melibatkan duit kerajaan dari segi grant, pasal ketika itu ia bukan syarikat milik kerajaan. Dan dalam keadaan Sapura ni, dia pun sekarang setengah kerajaan kerana adanya duit KWSP, ada juga duit PNB. Jadi sebab itu keadaan itu berlaku selepas semasa kerajaan yang baru, ya, lepas PRU ke-14. Jadi tetapi taklah, jadi kita kena tengok betul-betul, buatkan dia punya penilaian pro dan kontra sebenarnya. Apa yang patut kerajaan lakukan, dan mungkin bukan kerajaan tetapi PNB, ya, sebagai pemegang saham yang besar. Hanya sekarang ni kita pun tak tahu siapa pengurusi PNB sekarang. Saya pun tak berapa ingat kan, pasal asyik berubah je ni. Dulu Tan Sri Zati, sekarang mungkin orang lain kan. Jadi mungkin PNB boleh sebagai pemegang saham yang besar kena fikirkan sendiri, bagaimana nak selamatkan Sapura, kan, pasal awak dah menjadi pemodal yang terbesar, 40% tak silap saya, pemegang saham. Jadi di sinilah soalnya, kalau bail out dia boleh dilakukan, tapi kena ada syarat-syaratnya. Kalau bail out bermakna duit kerajaan, kan. Tetapi sehingga selagi ia boleh berfungsi mengembalikan balik keyakinan bank, ya, kepada syarikat ini, saya ingat tak perlu digunakan dana kerajaan, dana awam. Ya. Dan Tan Sri begitu orang kata kritikal ataupun penulisan-penulisan Tan Sri ataupun pandangan Tan Sri sendiri antaranya tentang ekonomi negara dan ekonomi rakyat. Jadi adakah itu antara sebabnya dalam bab 26 ni Tan Sri memang ada khususkan satu bab untuk Allahyarham Prof Ungku Aziz. Apa yang buat Tan Sri mengabadikan satu bab tu kepada Prof Ungku Aziz? Dia bukan bab yang panjang, pasal saya hanya menulis keadaan ketika saya menjadi Menteri Wilayah Persekutuan. Bila saya dah menjadi Menteri Wilayah Persekutuan, saya bertanggungjawab kepada soal pembangunan sosioekonomi penduduk wilayah Persekutuan. Jadi saya terfikir pada
Tengku Abdul Aziz, kerana Allahyarham Tengku Abdul Aziz, kerana saya rasa dia pun seorang ahli ekonomi. Betul. Ya. Kita kenal dia sebagai tokoh ekonomi yang memperkenalkan cara nak mengukur kekayaan. Dia pakai sarung indeks kemiskinan luar bandar. Berapa banyak sarung seseorang itu ada kan. Kalau dia banyak sarung, maknanya dia agak tinggilah dia punya kemewahan dia atau kemampuan ekonomi dia. Jadi saya panggil hanya untuk berbual dan pandangan Allahyarham Profesor Tengku Aziz ni ialah daripada sudut ekonomi kampung. Maknanya bukan sudut ekonomi yang tinggi-tinggi, yang super liberal atau neoliberal untuk mewujudkan golongan kaya dan sebagainya. Ia bagaimana boleh saya dalam jawatan sebagai Menteri Wilayah Persekutuan membangunkan masyarakat yang paling rendah, ya, dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ketika itu. Dan ini ialah soal masyarakat setinggan yang ada di Kuala Lumpur. Jadi saya mencongkel ataupun mencari pandangan dia untuk bawakan satu kaedah bagaimana apa yang mereka milik, iaitu rumah mereka, rumah sendiri itu atas tanah orang, atas tanah kerajaan, boleh diterjemahkan sebagai pegangan harta, ya. Maknanya kalau awak ada hanya itu je lah yang awak ada, iaitu menduduki rumah dibina sendiri atas tanah kerajaan, bagaimana pemilikan itu boleh diterjemahkan menjadi kepada pemilikan harta. Itu yang sebab tu saya lakukan, dengan itu saya lakukan pembangunan semula kawasan-kawasan setinggan. Itu satu aspek dari segi sosioekonomi. Yang keduanya yang saya berminat dengan Profesor Tengku Aziz ialah kerana saya bertanya dengan dia macam mana nak wujudkan identiti dan perasaan kita ni seorang rakyat atau warga Kuala Lumpur. Jadi identiti itu sebagai warga Kuala Lumpur boleh diterjemahkan ataupun dihasilkan apabila adanya aktiviti yang naikkan nama bandaraya itu. Dan saya tanyalah apa yang patut buat, melemail buat big walk ke sebagainya. Pasal dia ni Tengku Aziz ni dia peminat jalan kaki. Dia cadang kepada saya, buatlah maraton, kan, buat maraton. Pasal semua bandaraya ada maraton, ya. Dan antaranya lagi kita berbincang pasal identiti itu untuk mengatasi masalah di mana kalau kita mati di Kuala Lumpur ni, kita nak bawa balik ke kampung, kan? Jadi saya kata mungkin boleh kita cari kaedah macam mana nak wujudkan satu perkuburan, ya, di dalam Kuala Lumpur itu sendiri. Jadi bila ayah kita meninggal ke, kan, orang tua kita meninggal, tak payah balik kampung, tanam je lah di Kuala Lumpur, anak-anak cucu pun senang nak menziarahi, kan. Jadi itulah antara perbualan soal sosioekonomi, soal perasaan identiti, ya, sebagai warga bandaraya Kuala Lumpur. Itu ketika itu, ya. Mendengar kita dalam topik tentang Allahyarham Prof Ungku, salah satu, ini luar daripada buku sikit lah, tapi nak tanya Tan Sri. Prof Ungku ni dia pernah berkata tentang pandangan dia tentang masalah ekonomi Melayu dan Bumi Putra ni, antaranya disebabkan kerana orang-orang yang mendapat habuan ataupun mendapat limpahan daripada dasar ekonomi baru tidak memberi balik kepada masyarakat Melayu ataupun pembangunannya dan sebagainya. Dia lebih kepada kaya sendiri-sendiri, itu satu. Mungkin mana yang balik daripada Timur Tengah, mana yang balik daripada orang kata daripada US ke Europe ke mana, dia bukan membangunkan ekonomi, dia membawa ideologi. So there was time yang kita terlampau westernization dengan Arabization tu, dia terlampau kuat untuk mewarnai apa Malaysia ni. Tapi we always talk about westernization or Arabization, but we never talk about Malaysianization. So apa pandangan Tan Sri?
kita ni negara yang kecil. Satu. Kedua ni, orang Melayu ni dia show dengan fashion kan. Jadi betul lah, kalau saya tengok keluarga saya sendiri pun, ya, mana kakak adik saya yang pergi belajar kat luar tu, dia mungkin kalau zaman dia belajar tu, dia pahaman sosialis tu kuat. Jadi dia balik pun dia jadi sosialis kan. Atau ada adik tu dia pergi belajar kat UK, dia masa tu soal Islamic Revolution. Jadi dia balik nak bawa pun revolusi Islam. Ya. Jadi memang agak betul lah ya, bahawa kita ni terlalu mendedahkan diri kita kepada dunia ya. Sedangkan patutnya kalau kita dedahkan diri kita kepada dunia, kita ambil segala yang baik dan buruk tu daripada fahaman perasaan antarbangsaan kita, kita laksanakan di Malaysia. Mungkin ia untuk tujuan faedah ramai kan, mungkin ada kesannya, tetapi politik itu yang akhirnya macam itulah yang paling besar agaknya lah kan. Ya, sampai hari ni politik je. Jadi kita tak boleh kita tak nak melihat sudut dari segi kepentingan dan faedah rakyat yang dari segi sudut ekonomi. Patutnya itu menjadi perjuangan kita, ya, betul. Kan? Tetapi politik ni mungkin menarik minat kerana dia punya kuasa lah, sama ada kita ni pembangkang ke ataupun dalam UMNO ke, dalam Barisan Nasional kan, kita lihat ada dia punya show-nya, dia punya tarikan dia punya orang seronok kan. Tapi sampai hari ini kuat lah, sampai hari ini kuat. Jadi sampai kita berhabis masa dengan politik tak nak melihat dari segi ekonomi. Macam mengapa kita tak ternak ayam ataupun tanam cendawan kan? Ini semua ilmu tu semua ada kan. Macam saudara tanam cendawan kan. Saya baru dengar cerita pasal jenis cendawan yang saudara Jamali buat. Tetapi itu sebab bila saya tengok kadang-kadang kita ni macam terlalu absorb dengan politik. Terlalu shock dengan politik. Macam kalau menang politik tu menang boleh menang EPL lah. Kan? Tetapi kalau kita cuba kita tengok mengapa tak kita wujudkan networking ya, untuk kita berjaya dari segi ekonomi. Itu asli dia politik tu, dia punya sampai satu tahap masyarakat kita ni, right or wrong is based on siapa you sokong. Kadang benda tu betul, tapi hati tahu benda tu betul, tapi sebab benda tu datang daripada mungkin politik ni senang sangat pasal tak payah baca tak? Siapa semua orang boleh jadi politik. Kita bagi pendapat kita. Tak payah kita fikir satu saat pun boleh tulis. Kan? Tetapi kalau dari segi ekonomi, dari segi ilmu ekonomi, kita kena cek rojok dengan praktikalnya, percubaan dan sebagainya. Dan kita kena ada contoh yang dah dilaksana. Politik ni menang, kira menang lah. Ini awak satu saat pun awak boleh sumbangkan, tak payah fikir banyak-banyak. Jadi ini masalah kita dari segi, orang tanya saya apa yang saya nak lihat, saya kata kita kekurangan dari segi political education, iaitu pendidikan politik. Itu sebab buku politik 101 pemula, politik untuk pemula. Itu memang patutnya dijadi bacaan. Ya, supaya kita pun tahu dalam politik ni ada ideologi, jenis ini, ideologi itu. Jadi kita semua faham. Jadi kita boleh juga berpolitik dengan ilmu. Tapi sekarang ni kita nak berpolitik ikut pendapat, sentimen sendiri, show gini, kita fikir marah hari ni, kita marah orang tu, kita hentamkannya, ataupun kita buka akaun bohong. Saya pun kena juga banyak akaun bohong. Saya tengok cek juga orang ni, apa pasal dia tak suka saya? Saya tengok tak ada pun dia punya friends ke apa ke, tak ada dia tak ada kawan, tak ada latar belakang, tapi dia boleh komen. Dia show kat situ. Saya pun tak faham apa pasal show kat situ. Tapi itulah menjadi pasal kerja senang. Kerja senang
boleh dapat upah pula tu. Jadi kerja senang, tak payah nak susah-susah. Kerana ada sponsornya pula. Kan? Tetapi kalau dari segi ekonomi, kita kena berfikir, kena baca, kena kena tanya orang, kena buat percubaan. Itu jadi nak berjaya tu susah. Tapi dalam politik ni modal isu je lah kan. Itu agaknya begitulah keadaannya kan. Okey, kembali ke buku ni Tan Sri Okey. Okey, dalam bab ke-6 buku, Tan Sri ada tulis tentang nostalgia ekonomi Melayu. Itu 5. Apa ni awak ni? Ni nostalgia betul. Ya, apa nak soal ni? Apa yang Tan Sri maksudkan dengan nostalgia ekonomi Melayu, ataupun apa yang Tan Sri nak bawa dalam bab ni? Saya punya pandangan, kalau tak silap saya lah, pasal ekonomi kampung. Berbeza dengan ekonomi korporat yang dibawa oleh Tun Mahathir. Jadi maknanya saya lihat bahawa ekonomi Melayu ni ada elemen untuk membangunkan daripada bawah. Ada juga soal penyertaan di peringkat atas. Tetapi bila ditolak terus kepada diganti pula dengan fahaman ekonomi neoliberal ni, iaitu ekonomi itu boleh berkembang selagi kita ada satu kumpulan yang kaya, super rich, atau kaya, dan duit itu atau ekonomi itu boleh melimpah ke bawah. Dia ada berbagai teori pertumbuhan lah, atau growth, di mana adanya limpahan ataupun adanya bottoms up. Bagi saya rasalah dasar ekonomi baru ni lebih kepada ekonomi rakyat, ekonomi kampung, lebih bottoms up, ke atas. Dan ketika itu kerajaan juga menggunakan GLC untuk dalam bidang-bidang tertentu untuk membantu pertumbuhan daripada bawah. Itu saya punya anggapan. Itu yang nostalgianya tu. Pasal dah hilang lah nostalgia lah. Kita masa ekonomi Melayu kini hanya tinggal nostalgia. Saya terkenang zaman semasa perjuangan orang Melayu dahulu yang tidak tertumpu kepada siasah semata-mata, bahkan isu ekonomi juga tidak ketinggalan. Namun kini rakyat diajak berbangga dengan harga saham yang naik di bursa saham, sedangkan harga kelapa di kampung lebih murah daripada harga upah. Hebat tu makan dalam. Dalam falsafah saya ni. Oi, hebatlah, patutlah kau cita. Puji diri. Aku pun tak tahu. Okey, Tan Sri, dia producer dah marah, dia kata tinggal lagi 10 minit je. Panjang kita dah borak sebenarnya. Okey, dua soalan je Tan Sri lagi. Dalam buku juga, dalam bab 16, dalam bab 16 Tan Sri ada menceritakan tentang meritokrasi orang Melayu. Ya, saya percaya bahawa orang Melayu ni mesti ada meritokrasi. Mesti ada meritokrasi di kalangan kita sendiri. Betul kan? Janganlah kita asyik melihat kepada lambang kejayaan itu hanya dari segi kemewahan. Orang tu kaya, dia ni dah berjaya, dah itulah. Tetapi meritokrasi bermakna bahawa ada ukuran-ukuran yang lain. Ilmu dia kan, dalam bidang yang pilihan dia. Ni apa ni? Surat putih, surat kecil. Dia berbagai-bagai ukuran yang harus kita gunakan. Bahawa kalau kita umpamanya seni lah, dalam seni, orang Melayu berjaya dalam seni dia mungkin awal-awal kita lihat ini hanya filem lah sebagainya, tetapi kita tengok dia boleh bercambah kepada bidang-bidang kreatif yang lain dan juga tetapi kena yang terbaik supaya boleh diterima bukan saja di Malaysia tetapi di dunia luar. Itu menjadi satu elemen atau satu ekspor kita juga kan, satu produk kita. Kalau Yuna umpamanya ada sambutan di luar, itu pun produk kita. Seperti mana kita lihat Korea Selatan umpamanya membawa sampai budaya K-popnya lah kan, dan dramanya. Itu pun juga ekspornya. Jadi meritokrasi ni harus
lihat kepada pelbagai bidang, ya, dan juga mempunyai pelbagai ukuran. Bukan hanya dari segi soal orang tu kalau dia kaya mesti dia tera. Ya. Kalau itu menjadi ukuran, maknanya kita terlalu sangat material, bercorak kebendaan, dan kita tak boleh memberi penghargaan kepada orang yang suka mencari ilmu, ya, orang yang terpelajar, orang yang ada pendidikan, dia ada pengkhususan, knowledge dia yang boleh juga dipakai, kan, tetapi tak dinaikkan sebagai ikon kerana dia dia pakai selekeh, dia hanya duduk sederhana, ya. Jadi dalam keadaan ini, bila kita terlalu sangat, saya ingat kepada kejayaan kebendaan, meritokrasi itu akan diketepikan. Jadi sebab tu saya rasalah bagi satu bangsa tu nak berjaya, dia bukan makna dia tengok dia jam pakai apa jam, macam tu, kan. Dia pakai jam mahal, itu yang mustahak. Jadi bila kita pakai kita belilah jam ni RM60, tak boleh, kan. Ini jam ni RM60 tau. Tak boleh, tapi nak tahu waktu je, kan, itu je nak tahu, kan. Tapi boleh pula kira kita punya heartbeat lah, boleh kan. Maknanya, tetapi tak kerana dia harga dia RM60, dia ini orang ni tak guna. Jadi tapi dalam bangsa, kalau satu bangsa tu nak berjaya, kita kena ada penghargaan kepada pencapaian. Pencapaian dalam berbagai-bagai bidang. Bukan saja soal jadi korporat, dunia korporat. Pasal saya teringat satu ketika saya terjumpa orang lepas main golf lah, duduk dalam bilik tukar, ada orang muda ni tanya saya, Tok, which PLC you're on? Saya kata tak ada PLC, saya tak ada jadi director PLC ke, sampai sekarang tak layak jadi director PLC pasal kena buat berkursus, kan. Tetapi ketika itu memang gila pasal saham lah. Saham lah, take over company lah, PLC lah, public listed company, second board lah, main board dan sebagainya, ya. Tetapi meritokrasi itu ialah dari segi tertumpu kepada ilmu, ya, kita mencari ilmu dan kita bertindak secara berkesan, berasaskan kepada ilmu dan pengetahuan kita. Baru patutnya kita rasa kita ni sebuah bangsa yang lengkap, kan. Pasal kita menyanjung ilmu, bukan kita menyanjung orang yang kaya semata-mata. Betul, kan. Betul. Ini dia benda tu lagi sukar bila dengan kewujudan media sosial ni. Media sosial ni lagilah dia memang melihat lebih kepada benda yang sensasi, kebendaan, hedonistik dan sebagainya. Tapi bagus juga media sosial ni. Kadang-kadang orang yang action banyak sangat, dia kena kutuk, kan. Ini bagus, kan. Dia punya demokrasi tu kadang-kadang jangan main-main kau, tunjuk-tunjuk act kan. Jadi kena kutuk pula, engkau ni terlebih sangat ni, kerana demokrasi dalam media sosial ni pun ada dia punya gunanya, ada dia punya bahayanya dan sebagainya lah. Tapi meritokrasi pada saya lah, apa pun masih penting bagi saya. Penting, betul. Okey, ini last daripada buku sebelum kita pergi kepada soalan-soalan yang diutarakan oleh penonton kita hari ini. Dalam buku, tadi banyak tentang kenegaraan dan sebagainya, tapi ini kita masuk sedikit tentang parti Tan Sri. Dalam bab 18 buku ni, Tan Sri ada mengulas mengenai perubahan UMNO. Bagi Tan Sri, UMNO sudah cukup berubah tak hari ni, mungkin selepas tumbangnya di PRU 14 dan sebagainya. Itu saya ingat itu yang bagus bagi UMNO, pasal dia terantuk terantuk betul, kan. Bila kita ni kadang-kadang betul lah cakap orang tertua, terantuk tu baru tengadang, baru terasa, kan. Jadi sebab itu saya rasa tak ada pilihan bagi UMNO, kerana dah terantuk, dah terasa sakitnya. Dan sebab itu ia menjadi ketika di mana kita boleh menapis orang yang hanya berminat kepada parti untuk kepentingan dia, macam di bahagian saya lah.
ramai yang kontraktor yang dulu dalam UMNO, tetapi bila kalah, mereka lah orang yang dulu keluar daripada UMNO. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ada pembersihan, kita ada juga ujian dari segi kesetiaan dan kefahaman tentang perjuangan parti, dan saya punya pandangan memang tak ada pilihan. Mesti berubah. UMNO mesti berubah. Dan sebab itu kalau saya lihat bahawa apa respons kita dalam PRN yang baru ni tak seperti mana biasa, ya. Bahawa kalau dulu ini presiden kena pilih orang dia dan sebagainya. Di Melaka umpamanya orang yang kawan baik dengan presiden ni ditolak sebagai jadi calon. Ya, mana kata ini nak menang atau nak kalah. Jadi bila diletakkan begitu keadaan, calon yang terbaik dalam walaupun tak ada kabel dan tak ada hubungan baik dengan pemimpin parti, diletakkan untuk bertanding, ya. Dan muka baru yang kita mungkin orang tak letakkan banyak nilai, tetapi bagi saya dia menunjukkan bahawa kita berkemampuan untuk tengahkan ramai orang, nak kedepankan ramai orang. Ya, banyak ada kita punya backup ni dari segi calon-calon dan mereka yang berkebolehan, kita boleh ketengahkan. Maknanya kita tidaklah bergantung kepada kumpulan lama saja. Ya. Dan itu juga berlaku di Johor. Dan ia bawa kepada satu keadaan di mana mungkin UMNO kena fikirkan formula baru pula. Bagaimana sebagai parti nak menguasai kerajaan. Ya kan? Itu pun satu yang saya sungguh minat untuk melihat kepada bagaimana nak disusunkan kaedah-kaedah baru bagi UMNO, di mana parti itu lain, kerajaan pun lain. Apa kaedahnya? Bagaimana nak pilih pemimpin dalam kerajaan. Dan ini suasana yang baru bagi UMNO. Tak semestinya presiden menjadi Perdana Menteri, kan? Ini pun dah berlaku, kan? Ketua Perhubungan Melaka bukan Ketua Menteri Melaka, Ketua Perhubungan Johor bukan Ketua Menteri Besar Johor. Jadi dan presiden bukan Perdana Menteri, sekarang naik presiden. Jadi dalam kaedah suasana sebegini, ia memaksa UMNO memikirkan di luar kotak. Jangan biasa-biasa, kan? Dan inilah proses di mana perubahan itu untuk UMNO membawa perubahan bukan saja kepada partinya, tetapi kepada negara. Dan akan berlakulah, ya, berlakunya perubahan sampingan yang terkesan kepada parti-parti yang lain. Ya, macam umpamanya perubahan kepada DAP, kan? Itu pun terkesan dengan bila alih-alih ada pula mentor, kan? Kalau dulu tak payah mentor, sekarang ada mentor. Lepas tu ada persoalan tentang PKR. Adakah PKR ini semata-mata untuk Anwar Ibrahim, kan? Atau PAS ni bagaimana, kan? Macam mana soal keputusan, dibuat keputusan dan sebagainya. Jadi apa yang UMNO lalui dan apa yang UMNO putuskan untuk menterjemahkan bagi ia menjadi terus relevan, ada kesan-kesan kepada pihak lain, dan juga membawa kesan dari segi perubahan kepada kaedah dan juga kepada institusi-institusi lain. Ya, ini yang sungguh menarik. Jadi maknanya saudara Jamali jangan tak perhati apa yang berlaku. Kalau bukan saudara Jamali yang tulis pasal politik, saudara Jamali nak tulis pasal pertanian, tapi mesti ada pihak patriot ni melihat kepada perkembangan seterusnya, kan? Ini yang saya rasa is work in process lah. Ya, work in process, betul. Masih berubah. Ada pandangan yang menarik, Tan Sri. Ada orang kata ketika UMNO ni kalau masa dia tumbang dan dia ingin melakukan satu transformasi yang perubahan, sebenarnya nampak contohnya calon-calon muda dan sebagainya, nampak ada perubahan di situ. Tapi ada juga yang mengatakan UMNO perlu, kalau orang kata selalu kata sesat di hujung jalan, kembali ke pangkal jalan. Maksudnya kembali kepada asas bagaimana perkembar itu terbentuk, iaitu orang kata perkumpulan orang kata NGO ataupun persatuan-persatuan Melayu itu sehingga lahirnya kembar ataupun UMNO. Dan hari ini bila kita dengar tentang
orang kata persatuan-persatuan ataupun NGO Melayu yang mengatakan mereka merasakan UMNO terlampau eksklusif. Dia tidak mengambil pandangan, tidak lagi ada musyawarah ataupun satu kongres di mana mendengar, menghimpunkan kembali NGO kesatuan. Sebab NGO ni kadang-kadang dia tak ada minat dalam politik, tapi dia ingin memberikan pandangan mereka. Jadi apa pandangan Tan Sri di situ? Ini tak ada dalam buku Oh, tak ada. Ini spontaneous. Ini spontaneous ni. Yalah, ini dia kadang-kadang bila nak dikatakan kembali kepada pangkal jalan. Suasana ketika itu ialah ke arah penubuhan UMNO. Betul. Ya. Dan ianya berlaku dalam tahun 46. Berpuluh tahun dulu. Tetapi tidak dinafikan bahawa mana-mana pertubuhan politik atau parti siasat harus terdedah dan terbuka menerima pandangan daripada kumpulan-kumpulan yang tidak ada kepentingan, yang tak berkepentingan, umpamanya NGO, gerakan massa dan sebagainya. Betul. Tetapi kita pun harus, sebelum kita kembali balik kepada gerakan massa, kita harus juga memahami bahawa perjuangan kita selama ini mungkin sudah melencong daripada prinsip-prinsip penubuhan kita, kan? Dan maknanya bukanlah kita ghostan sampai 40-an, kan? Mungkin kita ghostan setakat 50-an, 60-an dan melihat bagaimana kita sendiri, kalangan kita sendiri sebagai pemimpin memahami apa yang diperjuangkan oleh UMNO. Patutnya, pasal tentunya perjuangan itu mesti ada namanya ataupun temanya, iaitu kalau kita kata kita mempertahankan perlembagaan, segala peruntukan perlembagaan, kerana kitalah yang terlibat dalam perlembagaan, pembentukan pengobalan perlembagaan. Jadi kita sebenarnya menjadi kumpulan yang konservatif, jadi, dan tidak ada salah menjadi kumpulan yang konservatif, sedangkan kita tahu juga dalam gerakan konservatif itu kita boleh juga mempunyai elemen yang progresif. Bagaimana kita umpamanya membawa keunikan kepada negara Malaysia ini, mengambil kira perkembangan pemikiran yang berlaku semenjak tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, akhirnya kita membentukkan sebuah negara yang agak unik. Agak uniknya di mana kita adanya konservatifnya, mempertahankan perlembagaan, tetapi penterjemahan kepada klausa-klausa dalam perlembagaan itu agak progresif. Akhirnya kita mempunyai negara yang adanya sistem ekonomi konvensional dan ada juga sistem ekonomi Islam. Jadi ini kita mendahului dunia dan menjadi contoh kepada dunia bahawa boleh menjadi asas agama itu, Islam itu sendiri mempunyai asas-asas yang boleh membawa kepada kemajuan di dunia, kan? Jadi inilah yang saya rasa kelebihan bagi negara kita, kerana kita fahaman konservatif itu tidak tersekat, bukan satu yang memundur ke belakang atau melihat ke belakang selalu, tetapi juga melihat ke hadapan. Jadi di sini tentunya sumbangan daripada pemikir, daripada kumpulan yang ada kepentingan, ada pemegang taruh dan sebagainya, membantu kita ke arah penterjemahan itu. Bagaimana kuasa diterjemahkan, digunakan untuk menterjemahkan bahagian-bahagian dalam klausa-klausa dalam perlembagaan, sambil mengekalkan acuan itu yang dibentuk dalam perlembagaan. Ini ialah, tak tahulah, kalau tulis agaknya baca pun tak tahu faham ke tidak. Awak. Okey. Alright, itu saja untuk orang kata kita buat sesi bedah buku. Kita pergi kepada
soalan-soalan daripada audience dan juga daripada yang penonton di ni. Apa Tan Sri saya bacakan? Okey, of course lah dia tak ada banyak yang tanya pasal buku pun sebenarnya. Ya, kebanyakannya lebih berminat tentang PRN Johor Tan Sri. PRN Johor. Okey, yalah benda yang hangat, benda yang orang kata something, sesuatu yang baru. Orang kata baru ataupun orang jadi macam mana orang kata, orang jadi tertanya-tanya, adakah ini betul kebangkitan UMNO BN ke, ataupun sebab memang Johor tu kubu kuat jadi memang tak abang kata tak heran lah kalau menang lah dan sebagainya. Jadi saya nak tahu pandangan Tan Sri sendiri. Kini soalan dia, bagaimana Tan Sri melihat apa yang berlaku pasca PRN Johor baru-baru ni? Adakah ia juga dilihat sebagai sejarah politik baru yang tidak pernah berlaku dalam sejarah politik tanah air? Apa komen Tan Sri? Macam dia banyak dia punya lapisan soalan tu. Jadi mana lapis mana yang saya nak jawab ni. Dia kata okey. First kali dia kata bagaimana Tan Sri melihat orang kata pasca PRN Johor baru-baru ni, apa yang telah berlaku dan sebagainya. Apa yang telah berlaku maknanya pelantikan Menteri Besar. Pelantikan Menteri Besar. Saya go direct lah kan. Iyalah kot. Sangat ni jawab je lah. Itulah dia macam sensitif. Agaknya dia fikir gitulah kan. Mungkin kot. Ini orang Melayu ni dia tersirat dia berlapis kan. Saya ginilah ya. Bagi saya tak menjadi masalah ya. Pada saya ada keluar dua kenyataan dan saya buat penulisan lah. Tapi dalam penulisan panjang saya itu ada dia punya orang kata mutiara pemikiran saya lah. Saya kata kuasa harus digunakan dengan kebijaksanaan. Power and wisdom. Ya. Itu siapa yang fikir itu kritikanlah. Ada yang fikir sebagai pujianlah kan. Tetapi bagi saya kuasa, apapun kuasa kita ada, harus digunakan dengan kebijaksanaan, penuh kebijaksanaan. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya tulis adalah bahawa bukan soal usia yang menjadi masalah bagi saya. Kan? Yang menjadi penting bagi saya ialah kesinambungan. Kesinambungan maknanya continuity, iaitu daripada PRU sebelum PRU ke-14 apa yang telah dijanjikan dengan kerajaan sementara yang bawah Datuk Hasni, harus selepas PRN ini adanya kesinambungan di antara perjuangan UMNO yang sebelum PRU 14 pada masa kerajaan sementara dan sekarang ni bila kita dah dapat mandat daripada rakyat, mesti ada kesinambungan. Itu yang saya penting. Siapa usia tua muda tak menjadi bukan no problem pada saya. Yang mustahak kesinambungan. Jadi yang pertama, apa you ada kuasa, kita ada kuasa, orang ada kuasa, siapa ada kuasa, mesti dengan kebijaksanaan. Ya, power, wisdom, dan continuity. Jadi trust itu pun penting kan, Trust bagi saya kita sudah mempunyai kekuatan, ya. Dan maknanya tak ada excuse ataupun tak payah nak kita ada sebab-sebab lain-lain kata tak boleh buat itu, tak boleh buat ini kan. Kita dah ada kekuatan itu, kita dah dapat mandat daripada rakyat. Kita kalah kalau kita berdepan dengan kumpulan yang banyak kekuatan, banyak kekuatan, ada duit, ada kebolehan, ada kemudahan, ya. Walaupun produk dia tak bagus, tapi kerana dia advertising budget bagus, orang pun boleh terpedaya kan. Betul. Dalam ini pasal ni macam perniagaan jugalah. Jadi macam Perikatan Nasional, dia produk tak berapa bagus, tapi dia punya advertising budget bagus. Nah, itu sebab undi kuat kan. Dan ada juga calon macam saya ambil guna Johor Bahru lah, ahli parlimennya PKR. Dia pun ada dia punya kekuatan dia sendiri. Jadi calon dia tersilap mungkin kerana pecah. Ada muda nak masuk lah itu kan, pecah undi. Tetapi kalau campur pun undi muda dengan PKR, BN masih menang. Jadi ini bukan soal sama ada 52% saja orang yang mengundi atau tidak. Pasal peluang mengundi itu ada. Jadi kalau awak tak boleh keluarkan awak punya pengundi, dan awak sendiri dalam polling agent pun kena pakai orang luar, ya.
dan awak selama ini dah jadi ahli parlimen tapi tak boleh diterima oleh masyarakat, it's not our problem. Maknanya ini keputusannya. Jadi sebab tu bagi saya lah ia balik semula kepada soal bila kita menang pilihan raya atas isu, isu tu tak boleh tahan lama. Tetapi itu politik baru, menang atas isu, governance, urus tak baik itu politik baru. Tapi politik lama ni dia atas masyarakat. Jadi UMNO ni dia ada politik baru, kekuatan masyarakat, dan dia juga ada isu. Jadi dia ada juga politik baru. Jadi bila bertembung begitu, tak terperanjatlah kita menang 40. Yang itu penjelasan saya lah. Betul. Ini kalau nak jawab. Okay. Puas hati dia, tak tahulah. Macam soalan juga tadi tanya, dia kata adakah dengan orang kata apa yang berlaku di PRN Johor tu ialah satu tanda yang kuat. Pertama dia ialah tentang mengembalikan mandat kepada rakyat. Okey, iaitu adakan PRU sekali lagi lah. Dan juga pendapat Tan Sri sendiri tentang kepimpinan Tan Sri Ismail Sabri dekat sini. Jadi pertamanya tadi ialah adakah perlu ini 15 minit terakhir tadi, tak apa. dia makin hangat soal sikit. panjang. Perlu bubar segera ataupun tidak? Adakah kita masih ada masa untuk tunggu dan sebagainya? Adakah kita akan melihat satu orang kata gridlock nanti di parlimen dan sebagainya, tak boleh nak buat decision dan sebagainya? Dan juga pendapat Tan Sri sendiri mengenai kepimpinan Tan Sri Ismail Sabri, PM kita. Gini, soal bila nak buat bila nak bubar dan sebagainya. Saya punya pandangan kalau dah diadakan perjanjian persefahaman, memorandum persefahaman, MOU okeylah, kita menghormatinya, kan? Tetapi tidak ada untungnya bagi kita nak kekal menjadi kerajaan MOU, kan? Kalau kita jadi kerajaan MOU, akhirnya apa yang kita nak capai, kan? Yang mustahak ialah kita kena ramai sebenarnya rakyat yang kata saya jumpa kawan-kawan tadi, get over with it lah, buat pilihan raya lah, apa benda lagi ni, kan? Pasal kita tengok bahawa selepas PRN Melaka, politik Melaka senyap, kan? Jadi orang boleh bekerja. Orang pun boleh fikir, ini 5 tahun lagi kita ni jadi inilah kerajaannya. Okey. Begitu juga dengan PRN Johor. Dia punya kestabilan tu yang dianjurkan oleh Barisan Nasional, memang sebenarnya yang itu yang rakyat nak. Bukan soal politik ni tak habis. Betul. Besok ke lusa, cakap besok malam pun tak habis, kan? Jadi sebab itu hanya bagi di peringkat kebangsaan, adanya memorandum, ada MOU, baik, kita tunggu sampai habis MOU. Tapi tak perlu kita mempunyai MOU 2.0, MOU 2.0 nak buat apa, kan? Nak lanjutkan lagi untuk apa, kan? Nak lanjutkan apa? Ada projek besar yang kau nak buat, ada sesuatu baru nak buat, ada satu perubahan yang kita nak buat, yang perlu masa. Tak, saya rasa rakyat pun nak, kan, penyelesaian ni, kan? Yang orang kata tak minat lah, dah April, 1 hari bulan April ni dah boleh berjalan lah, pergi ke Singapura, pergi ke mana, boleh lah, kan, tak ada masalah. Jadi tak boleh lagi gunakan pandemik sebagai satu sebab, kan? Dan lepas PRN Johor Melaka pun atau PRN Johor pun bukan bertambah sangat kes di Melaka dan Johor. Jadi sebab itu saya rasa PRU patut dibuat seberapa segera, tetapi dengan menghormati MOU-nya habis pada akhir Jun, kan? Lepas tu jangan buat MOU 2.0, fikirkanlah untuk membubarkan parlimen, ya. Dari segi Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, ya, saya rasa bahawa dia menjadi Perdana Menteri kerana mula-mulanya dia menjadi ketua pembangkang. Presiden parti tak nak
jawatan itu, dia berdepan dengan berbagai masalah. Dia lantiklah yang senior naib presiden. Dia masih ikut hierarki parti. Bukan dia pilih KJ tau. Yang paling pandai, dia bukan pandai pilih itu, dia ambil hierarki parti. Ya, senior vice president Datuk Ismail Sabri menjadi ketua pembangkang. Tempat itu presiden yang bagi. Ya. Lepas itu dia menjadi menteri kanan. Ya. Dan bila UMNO nampak macam nak asyik nak main sikit-sikit, nak mencabar Tan Sri Mahidin, terus dia jadi timbalan Perdana Menteri. Kononnya nak redakan UMNO, tak juga reda UMNO. Jadi itu yang akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Ya. Dan saya taklah rasa bahawa dia membawa satu keadaan yang memudaratkan kepada UMNO. Ya. Hanya bagi dia, adakah dia mempunyai pasukan yang terbaik mungkin atau sebaik mungkin? Pasal dalam mentadbir kerajaan ini, kita kena ada juga penyokong ataupun pembantu dari segi rakan-rakan menteri yang lain untuk menjadi anggota kabinet kita, kan? Dan di sinilah saya rasa kalau kita boleh buatkan balik semula kepada keadaan di mana diadakan pilihan raya. Jadi mungkin dia jadi Perdana Menteri, tak jadi Perdana Menteri, patut itu bukan soal. Bukan soalnya. Pasal bila kita masuk kepada ruang kepentingan diri kita, macam PKR ditubuhkan, mesti Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Sejauh mana PKR tu? Kan? Dengan cita-cita nak jadikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, seorang individu sebagai Perdana Menteri. Tak boleh. Ataupun Perikatan Nasional, kun fayakun, saya jadi Perdana Menteri. Kan? Itu pun dah tunjukkan bahawa kita tak boleh begitu. Bukan parti politik, bukan ditubuhkan untuk membawa menjadi perjuangan dia sesuatu orang tu menjadi Perdana Menteri. Kan? Dia mesti kata, okey, kita nak parti menang. Parti menang, tubuh kerajaan. Kalau di kalangan parti dan juga ahli parlimen adanya mekanisme di mana keputusan parti dan juga keputusan ahli parlimen keseluruhannya dan cukup bilang untuk meletakkan seseorang menjadi Perdana Menteri, terpulanglah. Kan? Saya ingat ini yang baru bagi kita, bagi UMNO. Dan saya tak percaya bahawa ia menyusahkan UMNO. Kan? Dan ianya bukan soal peribadi orang tu. Takkanlah dia dah jadi Perdana Menteri, naik gambar baru naik, kita nak turunkan balik. Tak acilah, kan? Tetapi ia kena balik kepada basic. Ya, basicnya parti kena menang dulu. Cukup bilang untuk menubuhkan kerajaan. Jadi lepas tu cara mana, siapa dan sebagainya serah kepada pucuk pimpinan. Kan? Boleh? Terima. Dia kalau daripada pandangan macam kita bukan ahli parti, marhain dan sebagainya, macam apa yang Tan Sri cakap tadi tu, dia balik kepada point awal tu tentang kita tengok contoh PRM Melaka. Lepas berlaku dan Melaka senyap, dia stable, dia boleh move forward. Sama juga dengan Johor, dia boleh move forward dan sebagainya. Dan itu sebenarnya penting pada saya lah, dalam banyak-banyak yang Tan Sri cerita tu, itu yang asyik bermain. Sebab saya rasa kita dah tidak dalam keadaan nation building yang sangat lama. Semenjak jatuhnya orang kata pertukaran government tu, kita stop nation building. Dia nation building juga, tapi dia nak gontohkan dulu. Lepas tu dia bina balik, kan. Dia punya fikir lah, kan. Macam saya rasa kita lebih kepada autopilot je. Mana jalan, mana pergi, apa benda semua. Kan? Sebab saya nampak ni, sebab kita tengok perdebatan dalam media sosial tentang politik. Kalau sebelum pertukaran kerajaan pada 2014, kita banyak bertekak tentang HSR, kita bertekak tentang pembangunan. Tentang projek ni bagus tak bagus dan sebagainya. Dan hari ni bila shift tu tukar, kita bergaduh dok, video ni betul tak betul, video ni tulen tak tulen, yang ni kita remeh-remeh. At least dulu orang bergaduh, dia nak bantai HSR tu, dia buat kajian tu. Betul tak, dekat Dublin buat macam mana, ni buat macam mana. At least dia dapat impact. Hari ni kita dah tak ada dah, kita main sentimen je. So benda ni sebenarnya memenatkan. Dan orang kata let's stop and
orang kata kita Saya kembali kepada menunggu juga buku Jamali ni. Oh. Okey, Mungkin boleh. Boleh buat buku satu. Okey, Tan Sri, itu saja. Terima kasih kepada semua yang memberikan soalan kepada Tan Sri, dan terima kasih kepada Tan Sri kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi pengalaman dan juga berkongsi sedikit pandangan tentang keadaan percuma masa. Okey, sesiapa yang nak buku Tan Sri ni, masih ada buku Tan Sri. Saya akan cuba dapatkan Tan Sri punya tanda tangan untuk anda semua. Boleh dapatkan di Shopee The Patriots ataupun di www.thepatriots.store. Okey, dapatkan buku ni, kita sedang mencetak lagi. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Tan Sri. Sama-sama. Okey, kita jumpa lagi di sesi bedah buku yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.